Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Berita mengejutkan daripada Najib Tun Razak di penjara Kajang. Dilaporkan, perbicaraan kes 1MDB terpaksa ditangguh kerana Najib cirit-berit. Kita doakan semoga Najib lekas sembuh. Perbicaraan kes rasuah membabitkan Najib Razak hari ini terpaksa ditangguhkan lebih awal selepas timbalan Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri itu didiagnosis mengalami masalah cirit-berit. Seorang pegawai perubatan dari penjara Kajang, Muhammad Hafiz Muhammad Hos Hinin, membuat diagnosis itu dan memaklumkan kepada Hakim Collins Lawrence Sekera sambil disaksikan Najib dari dalam kandang tertuduh. Najib yang juga bekas Presiden UMNO sedang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas kes rasuah wang 1MDB bernilai 2.27 bilion. Dengan keadaan itu, Sekera menangguhkan perbicaraan untuk disambung semula pagi esok. Hafiz berkata semasa perbicaraan berhenti sebentar pagi tadi, Najib 70 tahun mengadu tidak sihat akibat cirit-berit. Najib pergi ke bilik air 3 kali. Selepas membuat pemeriksaan, saya dapati dia agak lemah dan dehidrasi serta letih, katanya. Muhammad Hafiz juga memaklumkan kepada mahkamah dia memberi preskripsi ubat Baskopan dan Lometil kepada Najib bagi mengatasi masalah cirit-beritnya. Kesan sampingan ubat-ubatan itu ialah Najib akan mengantuk dan mungkin tidak selesa berdiri atau duduk untuk jangka masa yang lama. Beliau boleh duduk di kandang tertuduh tetapi dikhawatiri ada kesan sampingan mengantuk, katanya. Muhammad Hafiz juga menjelaskan Najib sedang mengalami masalah tekanan darah rendah. Justru keadaan itu lebih tidak melayakkannya untuk menjalani perbicaraan. Apabila Sekera bertanya berapa hari Najib perlu MC bercuti sakit, Muhammad Hafiz berkata dia mengusurkan hari ini dan esok. Bagaimanapun, hakim itu yang mendengar perbicaraan Najib sejak 2019 berkata, mahkamah tidak boleh menangguhkan lagi prosiding itu, justru hanya akan membenarkan penangguhan untuk hari ini. Kata hakim, hari ini sahaja. Saya tidak boleh terus menangguhkan seperti selama 2 hari. Saya membenarkan rehat untuk hari ini dan perbicaraan diteruskan esok pada jam 9 pagi, kata Sekera yang merupakan hakim Mahkamah Tinggi ketika perbicaraan bermula dan dinaikkan ke Mahkamah Rayuan sejak Januari tahun lalu. Najib dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 2.27 bilion daripada 1MDB. Bagi 4 pertuduhan salah guna kuasa, bekas ahli Parlimen Pekan itu didakwa melakukan kesalahan itu di Islamic Bank Berhad, Cawangan Jalan Raja Chulan di Bukit Ceylon, Kuala Lumpur antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014. Bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram, Najib yang juga bekas Menteri Kewangan dituduh melakukan kesalahan berkenan di bank yang sama antara 22 Mac 2013 dan 30 Ogos tahun yang sama. Kita sama-sama berdoa semoga Najib kekal sehat dan dapat menghabiskan perbicaraan beliau dalam keadaan yang sehat. Ada beberapa persoalan daripada komen daripada netizen. Mereka kata kenapa Najib tiba-tiba cirit-berit, dan ada juga yang mengatakan semoga Najib dapat dirawat dengan baik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini, perkembangan terkini berkaitan dengan lelaki Israel dan pasangan suami isteri yang telah pun ditahan berkait dengan penemuan 6
laras senjata api, pistol dan juga 200 peluru. Dan dikatakan didakwa lelaki Israel itu mempunyai niat membunuh dan pelbagailah alasan motif yang telah pun didedahkan baru-baru ini. Tapi yang pastinya motifnya ialah ada motif ingin membunuh di Malaysia. Hari ini akhirnya seluruh rakyat Malaysia mula rasa lega dengan keputusan, dengan pendedahan bahawa lelaki Israel, pasangan suami isteri yang telah direman ini, kini berdepan hukuman mati. Lelaki Israel yang dikenali sebagai Shalom Avitan dan pasangan suami isteri warga tempatan yang disyaki membekalkan senjata kepadanya, bakal berdepan hukuman mati jika disabitkan kesalahan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, ia berikutan kertas siasatan terhadap mereka dibuka mengikut Seksyen 7 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971. Sebelum ini, ketika Shalom ditangkap pada 27 Mac lalu, siasatan dijalankan mengikut Akta Pasport 1966 kerana dia sebagai warga Israel memasuki negara ini menggunakan pasport kewarganegaraan Perancis. Namun siasatan kini dijalankan terhadap kesalahan lebih berat, iaitu pemilikan senjata api. Begitu juga dengan pasangan suami isteri berusia 42 dan 40 tahun itu. Siasatan turut dijalankan mengikut Akta Senjata Api 1971, katanya pada sidang media khas di Bukit Aman di sini hari ini. Razarudin berkata, mana-mana individu yang didapati bersalah mengikut Seksyen 7 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971 boleh dihukum mati. Pada masa ini, kita masih menjalankan siasatan secara terperinci ke atas ketiga-tiga mereka. Ketika ini, kesemua mereka masih ditahan reman untuk siasatan lanjut bagi membolehkan polis mengenal pasti motif sebenar pemilikan senjata api berkenan. Lelaki warga Israel itu direman hingga 7 April ini, manakala reman terhadap pasangan suami isteri terbabit pula akan berakhir pada 5 April, katanya. Beliau berkata sebarang proses susulan untuk sambung reman akan dimohon sekiranya pihak polis masih memerlukan masa untuk melengkapkan siasatan. Saudara-saudara sekalian, itu dia keputusan terkini ataupun perkembangan terkini berkait dengan lelaki Israel dan pasangan suami isteri yang telah direman untuk melengkapkan siasatan tentang pemilikan 6 laras pistol dan juga 200 butir peluru. Dan menurut dakwaan-dakwaan dalam media sebelum ini menyatakan lelaki Israel itu mempunyai niat membunuh, motif membunuh kerana memiliki 6 pistol dan beratus-ratus peluru tersebut. Semoga Malaysia terus dapat dilindungi daripada apa-apa perkara yang tidak baik. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tajuk isu pada petang ini menarik perhatian kita semua. Pasti terus membuka selera anda untuk mengetahui apa berlaku sebenarnya. Dalam laporan di My Metro, Azalina Uthman Said, Menteri Undang-Undang, menyatakan Perdana Menteri ketika itu buat keputusan sembunyi-sembunyi, menyebabkan Malaysia hilang batu putih. Bayangkan saudara, pendedahan Azalina Uthman Said di Dewan Negara ini memang benar-benar mengejutkan kita. Untuk makluman anda semua, penyataan di Dewan Negara itu bukanlah satu penyataan yang boleh diambil mudah, enteng, kerana apa saja yang dikatakan di Dewan Negara maupun Dewan Rakyat adalah kenyataan yang mesti tepat dan benar. Tak boleh langsung
dicipta-cipta maupun bersifat mengelirukan atau bersifat memfitnah. Oleh sebab itu, apabila Azzalina Al-Manshaid mengulangi mengatakan bahawa Perdana Menteri ketika itu buat keputusan sembunyi-sembunyi menyebabkan Malaysia hilang batu putih, kita semua tergamam. Menjadi persoalan kita ialah siapa Perdana Menteri yang dimaksudkan oleh Azzalina Al-Manshaid ini, iaitu Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri ketika itu. Ya, Perdana Menteri ketika itulah yang membuat keputusan sembunyi-sembunyi. Yang pastinya Perdana Menteri pada waktu itu bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya menjadi Perdana Menteri pada tahun 2023. Jadi persoalannya, siapakah Perdana Menteri yang sanggup membuat keputusan sembunyi-sembunyi ini sehingga menyebabkan Malaysia hilang batu putih? Bantu saya, tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe di ruangan subscribe dan komen. Perdana Menteri yang membuat keputusan sembunyi-sembunyi adalah individu yang bertanggung jawab menyebabkan Malaysia kehilangan Pulau Batu Putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Dedah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azzalina Al-Manshaid. Beliau mendedahkan Perdana Menteri itu membuat keputusan bersendirian tanpa sesiapa mengetahuinya, termasuk Peguam Negara yang bercuti ketika itu. Peguam Negara cuti 4 hari, iaitu garden leave, dipaksa cuti. Tiada ada orang yang siapa yang tahu keputusan dibuat sembunyi-sembunyi menyebabkan kita hilang Pulau Batu Putih dalam proses rayuan antarabangsa. Dan tidak seorang pun menggembar-gemburkan isu ini dan mengaitkan dengan soal kehilangan kedaulatan. Perkara ini sudah disiasat pasukan khas. Pasukan petugas khas, dia dipanggil tetapi dia tak datang. Dan kini sudah ada Suruhanjaya Diraja RCI, beliau boleh dipanggil. Jika tidak hadir, boleh ditangkap, kata Azzalina Al-Manshaid yang membuat pendedahan itu di Dewan Negara ketika menggulung perbahasan rang undang-undang RUU Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing 2023 di Dewan Negara hari ini. Tanpa menamakan Perdana Menteri berkenan, Azzalina menjelaskan perkara itu berlaku bukan ketika beliau menjawat jawatan menteri. Azzalina menjelaskan Malaysia tidak akan kehilangan Pulau Batu Putih jika peristiwa itu berlaku ketika beliau menjadi menteri. Katanya, semua pihak perlu memberi kepercayaan kepada RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan yang ditubuhkan untuk mencari kaedah penyelesaian serta penambahbaikan mengenai sebarang isu membabitkan kedaulatan negara. Terdahulu ketika perbahasan, beberapa senator membangkitkan kebimbangan mereka berhubung kuasa Perdana Menteri dalam pasal 30, 31, 32 dan 33 dalam perbahasan RUU Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing 2023. Mereka bimbang kuasa Perdana Menteri itu menyebabkan penyalahgunaan kuasa yang tidak sehat kepada pentadbiran negara. Menjelaskan perkara itu, Azzalina berkata tidak sepatutnya wujud kekhawatiran itu kerana keputusan Perdana Menteri perlu diwartakan dan dibentangkan kepada umum. Pada 23 Mei 2008, Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap Batu Putih, manakala Batuan Tengah yang terletak kurang 1 km dari pulau itu milik Malaysia. ICJ juga memutuskan hak milik Tubir Selatan kira-kira 4 km dari Batu Putih akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya. Namun, Kerajaan Pakatan Harapan di Teraju Tun Dr. Mahathir Mohamad
menarik balik permohonan membatalkan keputusan ICJ yang menganugerahkan bidang kuasa Undang-Undang Batu Putih kepada Singapura pada 28 Mei 2018. Saudara-saudara sekalian, baru-baru ini, yaitu pada 14 Februari tahun 2024, satu keputusan telah diambil, yaitu Agong Perkenan Penubuhan RCI mengkaji pengendalian kes Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim hari ini memperkenankan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batu Tengah dan Tubir Selatan berkuat kuasa serta merta. Bahagian hal ehwal undang-undang, Jawatan Perdana Menteri dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan penubuhan RCI itu dilakukan selaras dengan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950. Menurut kenyataan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said bersama dengan Ketua Pengarah BHEUU JPM, Zamri Misman hari ini menghadap dan menyembah maklum Sultan Ibrahim mengenai cadangan kerajaan mengenai penubuhan RCI berkenan. Seri Paduka Baginda juga memperkenankan pelantikan 7 ahli RCI termasuk bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Raus Sharif sebagai pengerusi dan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Zainun Ali sebagai timbalan pengerusi, kata BHEUU. 5 lagi ahli RCI ialah pengamal undang-undang Datuk Dr. Baljit Singh Sidhu, bekas Dekan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya Profesor Dr. Johan Samsudin Sabarudin, pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Undang-Undang Pentadbiran Profesor Datin Dr. Faridah Jalil, Pegawai Kewangan Negeri Johor Datuk Mohamed Ridha Abdul Kadir, dan Pengarah Laut Wilayah Selatan Jabatan Laut Malaysia Dixon Dolah. Sultan Ibrahim turut memperkenan Zamri sebagai setiausaha RCI, manakala BHEUU JPM pula akan bertindak sebagai urus setia. Pada Oktober tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dilapor berkata Malaysia berpendirian, isu berkaitan Batu Putih boleh diselesaikan dengan pembabitan langsung Peguam Negara Malaysia dan Singapura dalam rundingan. Anwar pada Disember lalu turut meminta Peguam Negara ketika itu Tan Sri Idrus Harun mengadakan rundingan dengan kerajaan Singapura membabitkan kontroversi tuntutan terhadap Batu Putih. Arahan itu meminta Idrus meneliti semula dan mengkaji isu berbangkit terhadap Batu Putih yang sudah diserahkan kepada negara jiran itu oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ sebelum ini. Pada 23 Mei 2008, ICJ memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap Batu Putih, manakala Batuan Tengah yang terletak tidak sampai 1 km dari pulau itu milik Malaysia. Selain itu, ICJ memutuskan hak milik Tubir Selatan kira-kira 4 km dari Batu Putih akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya. Disiarkan pada Februari 14, 2024. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.